Testing. Coba 1, 2, 3. InsyaAllah. Kita belajar pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi nizam syabullah Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadran jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Yang bermaksud, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai. Janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah pada satu masa mata mereka terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang bermaksud barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebajikan dan saya diberikan paham di dalam agama. Fa'in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wa intiba' wa lifadat istifadah wa hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi bi ittiba'i wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sahabi subhanahu wa ta'ala. Yang mewakili silakan Al-Fatihah Tuan Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Puan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji, kita syukur Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi tuan-tuan pada malam ini kita dapat bersama untuk kita sambung kitab Jawharatul Tauhid, mata ilmu tauhid di muka surat apa tu? 360 361 Baik. Dan satu kali ila ghairi badal.
Satu kali kepada tanpa pengganti. Ila mana kepada lah. Ghairi ni makna tanpa ataupun selain. Badal mana pengganti. Kalau contoh di muka surat 360 tu dia ada pengganti. Ayat tu lah, ayat tu maksudnya diganti lah. Maknanya kalau jika ada antara kamu dua orang askar, dua orang yang sabar, nescaya kamu akan mampu mengalahkan 200 orang musuh. Itu ayat surah Al-Anfal ayat 65. Kemudian pada ayat yang ke seterusnya itu Allah Ta'ala telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui kepadamu adanya kelemahan. Maka jika ada antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya kamu dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika antara kamu ada 1000 orang yang sabar, nescaya mereka akan mengalahkan 2000 orang yang lain, musuh lah, 2 orang musuh. 2000 orang musuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat situ adanya badal lah, digantikan dengan jumlah tadi. Gitu. Mana daripada jumlah 20 kepada 100. 100. 20 orang sabar boleh mengalahkan 200 orang. Nah, ini kalau seandainya kita kuat. Nah, kalau Islam tu kuat, maka 20 orang boleh mengalahkan 200 orang musuh. Tapi disebabkan Islam ni tak kuat, lemah, jadi daripada 100 orang saja yang boleh mengalahkan 200 orang musuh. 100 orang Islam boleh mengalahkan 200 orang orang musuh. Jadi kat situ adanya badal lah, ganti kan jumlah itulah. Nampak? Kalau yang ini ila gaib badal, ni tiada pengganti dia. Maknanya pada ayat pertama, apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yadayhi najwaakum sadaqatan. Ya, bermaksud orang-orang beriman, jika kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum daripada pembicaraan. Di ayat ni menjuru pada kita, minta pada kita kalau nak berbicara dengan Nabi kena sedekah dulu. Kalau tak sedekah tak boleh berbicara dengan Nabi. Ni untuk pada ayat yang pertama lah. Ni ayat berapa tu? Ayat surah apa? Surah Al-Mujadalah. Ni ayat dari surah Al-Mujadalah. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu. Jadalah ayat 12. Baina yaday najwaakum sadaqatan. Wahai orang beriman, jika kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu melakukan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan tadi. Sesungguhnya ayat ini dinasahkan dengan Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang lain, Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqatin wa idza lam tafalu wa taballahu alaikum wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, apakah kamu takut akan menjadi miskin kerana kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tidak memperbuatnya dan Allah Ta'ala telah beri taubat kepada kamu, maka dirikanlah solat. Maksud kalau kamu tak bersedekah lah, tak bersedekah sebelum berbicara dengan Rasul. Kan ayat atas tadi suruh sedekah dulu sebelum berbicara dengan Rasul. Pada ayat yang bawah, boleh bicara dengan Rasul walaupun tanpa sedekah. Walaupun tanpa sedekah. Tanpa digantikanlah dengan sedekah tadi. Cuma dia kata naklah kamu mendirikan solat, tunaikan zakat dan taatlah kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Ni mana ni benda biasalah.
Hukum biasa mana nikah solat, tapi malah hukum biasa je, wajib nikah solat. Guna zakat pun wajib nikah zakat. Taat Allah Ta'ala dan Rasul pun sama juga, satu kewajipan juga. Jadi seolah macam dia tidak menjadi penggantilah kepada sedekah tadi yang disuruh kita buat tadi. Baik. Fa inna wujub taqdim sedekah ala munajat Rasul nusiha bila badalin. Walal awal fabadalu hadzal wujub jawaz tasaddaqu atau istihbabihi falam yaqa bila badal aslan. Maka semuanya wajiblah mendahulukan sedekah di atas munajat kepada Rasul itu telah dinasahkan dengan bila badal, dengan tiada pengganti, walal awal di atas hukum yang pertama, maka badal ini wajib, badal ini wujub harus bersedekah atau disunatkan, maka tidak jatuhlah dengan tiada badal. Semana tidak kata tak ada perlu kita gantilah, hanya sekadar nikah solat itulah. Dengan demikian maka kewajipan mendahulukan sedekah sebelum bicara dengan Rasul dinasahkan tanpa badal. Dan berdasarkan pendapat yang pertama, maka pengganti kewajipan itu adalah kejaizan, keharusan bersedekah ataupun kesunatan yang bersedekah. Maka sama sekali tidaklah pernah terjadi nasah itu tanpa badal. Tidak pernah terjadi nasah itu tanpa badal. Biasanya kalau nasah ni mesti dibadalkan, digantikan dengan hukum yang lain. Gitu. Jadi kalau berkenaan dengan hukum nikah solat tu memang biasalah. Tak boleh kita jadikan sebagai pengganti, memang itu satu benda kewajipan. Wajib kena buat. Betul tak? Dan juga mendirikan zakat pun sama benda yang wajib kita kena buat. Dan Allah Ta'ala Rasul pun benda wajib kita kena buat. Gitu. Sedekah tadi benda sunat. Sedekah tadi benda sunat kan? Kemudian taubat pun benda yang wajib. Kita kena wajib bertaubat. Apalagi kita melakukan dosa kan? Jadi benda sunat nak diganti dengan benda yang wajib. Boleh tak? Tak boleh. So kalau kita nak gantikan sedekah tu mestilah dengan benda sunat yang lain. Boleh jadikan sebagai badal, ganti. Badal ke ganti? Gantikan hukum itu. Sedangkan sembahyang, taubat, sembahyang, zakat, taat Allah Ta'ala ni benda wajib. Nak tak nak dia kena buat. Jadi dia tak boleh menjadi sebagai pengganti kepada sedekah tadi. Betul tak? Betul. Kan yang hukum pertama tadi, kalau kita nak bicara dengan Rasul, kena bersedekah dulu. Betul tak? Kena bersedekah dulu boleh bicara dengan Rasul. Hukum yang kedua di bawah ni, kalau kita tak boleh bersedekah, dia suruh sembahyang. Sembahyang pun dah benda wajib dah. Sembahyang benda wajib, lepas tu zakat pun benda wajib. Kemudian bertaubat pun tak wajib. Tak Allah Ta'ala dan Rasul pun wajib. Jadi tak boleh dia menjadikan sebagai badal kepada hukum sedekah tadi. Jadi kalau nak jadikan badal, kena cari yang lain yang dalam konteks benda-benda sunat jugalah. Gitu. Baik. Kemudian kita lihat pada bait yang ke-33. Tajuknya mukjizat Nabi Muhammad SAW itu banyak. Antaranya ialah kalam Allah. Wa mu'jizatuhu kasiratun gural. Wa mu'jizatuhu kasiratun gural. Minha kalam Allah mu'jizul bashar. Wa mu'jizatuhu kasiratun gural. Minha kalam Allah mu'jizul bashar. Dan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah banyak. Itu adalah banyak dan terang. Dia kata. Di antaranya adalah kalam Allah. Kalam Allah. Minha kalam Allah mu'jizul bashar. Yang mana ianya melemahkan manusia. Melemahkan manusia dalam berdebat ataupun berhujah lah. Gitu. Itu maksudnya kalam Allah. Jadi apakah keterangan daripada bait syair ini?
tatkala musannaf telah menyebutkan pada keterangan terdahulu mengenai penguatan Allah Subhanahu wa taala bagi sekalian nabi dengan mukjizat-mukjizat, maka pada bait syair ini beliau mengingatkan mengenai banyak dan jelasnya mukjizat-mukjizat itu untuk nabi, bukan yang selainnya. Maka tujuan pembicaraan sekarang adalah memberi peringatan atas banyaknya mukjizat Nabi Muhammad SAW dan jelas mukjizat, terang dan jelas mukjizat. Akan tetapi yang dimaksud dengan mukjizat-mukjizat adalah segala perkara yang menyalahi adat di tangan Nabi Muhammad SAW, baik dia diiringi dengan tentangan ataupun tidak. Itu dikatakan mukjizat. Al-mu'jizat al-umurul khariqah lil'adati az-zahirah ala biyadihi Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana maqrunatan bitahaddi aw amla. Mukjizat adalah satu pekerjaan yang mencari adat ataupun yang berlawanan dengan adat yang zahir, yang bendanya berlaku pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyadihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawa'un kana, sama ada ianya disertai dengan penentangan ataupun tidak disertai dengan penentangan. Itu dikatakan mukjizat. Okey. Ada pula pendapat menyatakan sama mukjizat adalah satu benda yang mencari adat yang tidak ada penentangan. Itu ada satu pendapat lain pula. Mana mukjizat ni memang tak boleh nak lawan dah. Nak tentang macam mana pun tak boleh. Macam tu. Kalau di sini dia lebih umum. Mana pekerjaan yang mencari adat yang zahir pada tangan Nabi SAW, sama ada ianya disertai dengan penentangan daripada musuh Islam tadi, amla ataupun tidak. Ditentang. Macam tu. Kemudian perlu diketahui bahawa mukjizat Nabi SAW yang sudah dimaklumi dengan pasti secara serta dinukil dengan jalan tawatur ataupun mutawatir seperti Quran, maka tidaklah ada keraguan perihal kekafiran orang yang mengingkarinya. Jadi Quran ni kalamullah. Jadi fala syakka fi qurbihi munkirahu, kata fala syakka fi qurbihi munkirahu, tidak dapat diragukan lagi bahawa orang yang mengingkarinya dia akan kafir. Siapa mengingkari Quran ni adalah merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, maka ia dia merupakan sudah kafir. Macam tu. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak seperti itu, maka jika dia sudah masyhur seperti memancarnya air daripada antara jari-jari Nabi Muhammad SAW, maka pastilah orang yang mengingkarinya. Jadi Quran ni kalau diingkari memang kafir. Tapi kalau mukjizat-mukjizat lain ni, contohnya keluar air daripada celah Nabi Muhammad, celah jari kan, nabil ma' min baini ashabihi Nabi sallallahu, seperti terpancar air daripada celah-celah Nabi. Papasaka munkirahu, maka pastilah orang yang mengingkarkannya. Macam tu. Dan jika dia tidak masyhur sekalipun dan telah tetap dengan jalan yang sahih atau hasan, maka ditakzirkan orang yang mengingkarinya. Jadi kalau benda tu dia tidak masyhur, wa illam yastahir wa sabata bi tariqis sahih aw hasan uzziru munkirahu. Kalau benda tu mukjizat tadi benda-benda yang tidak masyhur lah, cerita dia tak masyhur sangatlah, dan ataupun tidak sabit secara jalan yang sahih ataupun jalan yang hasan, bagi orang yang mengingkari tadi, dia tidak dikatakan sebagai kafir. Dia tidak kafir lah, tetapi naklah uzzira ditakzirkan orang yang mengingkarinya saja. Didenda lah, takzir denda lah. Takzir dia denda lah. Berapa jumlah dendanya itu bergantung pada orang yang ada otoriti lah untuk menjatuhkan hukum itu. Contohnya hakim di mahkamah kan, dia lah yang berkuasa untuk menjatuhkan hukum kalau zaman sekarang. Ataupun Nabi sendiri lah, Nabi sendiri yang mengenakan takzir.
kepada orang yang mengingkari akan perkara tersebut. Baik, kemudian mengenai perkataan musannif dengan minha kalamullah, dalam bait syair itu, wa mu'jizatuhu kasiratun uzar minha kalamullah mu'jizal bashar. Minha kalamullah, maka setengah daripadanya ialah kalamullah, setengah daripada mukjizat itu ialah kalamullah. Maka telah terdahulu bahawa kalam Allah Ta'ala itu dipergunakan atas sifat yang qadim dan atas lafaz turunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipandang beribadah lantaran membacanya, serta yang menentang dengan sependek-pendek surah darinya, sebagaimana juga dipergunakan atas keduanya ini, maka dinamakan sebagai Quran. Akan tetapi lebih banyak penggunaan kalam Allah pada sifat yang qadim, Quran pada lafaz yang hadis. Sedang kita baca adalah hadis yang kita baca, kita lakukan kan, yang ada huruf, ada suara, itu adalah benda yang hadis. Itu dinamakan sebagai Quran, istilahnya Quran. Kalau kita sebut kalam Allah, kalau kalam Allah itu adalah benda yang qadim. Itu beza perkataan kalam Allah dengan Quran. Kalau kita katakan dia ni Quran, oh ni apa ni? Quran ke kalam Allah? Oh ni Quran. Kan? So kalau kita katakan Quran, ini merupakan benda yang hadis, benda barulah. Kalau kita katakan kalam Allah, itu benda yang qadim, yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu beza. Ya. Baik. Dan di sini musannif mengenaki dengan kalam Allah itu akan lafaz. Dan hanya musannif menasahkan atasnya secara khusus kerana dia adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama dan paling berlanjutan kerana kekalnya hingga hari kiamat. Kerana kekalnya Quran tadi sehinggalah pada hari kiamat. Macam tu. Jadi apa maksud dengan musannif? Wal musannifu arada huna kalamullah. Jadi musannif memperkenalkan perkara ini. Maksud musannif dalam perkataan kalam Allah itu, dia kata, apa maksud kalam musannif itu? Kalam Allah itu maksudnya lafaz. Benda lafaz itu yang kalam Allah. Bukan kalam Allah yang lain qadim, itu bukan maksud di situ, dia kata. Jadi maksud kalam Allah ini al-lafzu, lafaz. Macam tu. Wa inna ma nassa alaihi bi khususihi li'annahu afdalul mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam wa adwami. Jadi kenapa dalam syair ini musannif hanya sebut kalam Allah? Kenapa musannif tak sebut mukjizat-mukjizat lain? Dia kata wa inna ma nassa alaihi bi khususiyatihi li'annahu afdalu mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam wa adwamiha. Jadi kenapa dalam syair ini hanya sebut kalam Allah sedangkan banyak lagi mukjizat yang lain? Kenapa khususnya tu? Kerana dia kata afdalul mukjizat, kerana dia mukjizat yang paling afdal. Wa adwa biha, dan dia mukjizat yang kekal. Kekal li baqaihi ila yaumil qiyamah, dia kata. Kerana kekalnya sampai hari kiamat. Sedangkan mukjizat yang lain tak kekal. Benda dah tak berlaku dah sebab Nabi dah tak ada. Betul tak? Jadi Nabi dah tak ada, jadi mukjizat tu hanya kita dengar cerita-cerita je. Kan? Mukjizat Nabi contohnya Nabi membelah bulan, keluar air daripada jerah-jerah Nabi SAW jadinya kan. Kemudian makanan sedikit boleh jadi banyak. Betul tak? Kemudiannya Nabi apa lagi? Yang mata sahabat tu yang terkeluar tu. Kemudian Nabi masuk ke semalik kan. Jadi itu mukjizat itu benda tu dah berlaku, dah berlalu dah. Dan kita tak nampak pun, kita hanya dengar cerita je. Kan? Tapi Quran ni ila yaumil qiyamah, dia kata. Dia kata al-baqaihi ila yaumil qiyamah. Kerana kekalnya hingga kiamat. Itu sebabnya dia sebut dalam syair itu. Minha kalamullah mu'jizul bashar. Dia kata. Wala yahruju anhu syai'un minal mu'jazi ghaliban. Dan tidak keluarlah daripadanya untuknya sesuatu dari mukjizatnya segala galib. Wa illa fa ba'dhuha lam yazkur bihi bi tariqis sarah. Baik. Seterusnya antara mukjizat Nabi yang lain adalah yang pertama insyiqaqul qamar.
Insyiqaq. Kalau satu surah Al-Quran, suratul Insyiqaq. Betul tak? Insyiqaqul qamar. Alif, nun, shim, qaf, alif, qaf. Alif, lam, qaf, mim, ra. Qamar. Insyiqaqul qamar. Mana terbelahnya bulan? Terbelahnya bulan. Diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa dia berkata, tatkala kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bulan terpecah dengan dua pecahan. Idzan syaqa qamar. Qala falqataini. Falqataini terbelah dua lah. Itu. Satu pecahan berada di belakang gunung dan satu pecahan lagi berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Fakana qulfah wara'al jabal wal qulfah dunahu." Faqala lana Rasulullah, maka berkatalah bagi kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishhadu," dia kata, "saksikanlah." Ishhadu, saksikanlah. Wa qala kufaru Quraisy, maka berkatalah orang kafir Quraisy, dia kata, "Haza sihrun." Inilah sihir, dia kata. Ini sihir ni cuma. Bila Nabi pulang-pulang, dia kata ini sihir. Gitu. Maka untuk memastikan benda itu sihir ke tidak, maka diutuskan seseorang daripada ahli ufuk, istilahnya ahlul afaq. Fabasu ilal ahlil afaq hatta tanziru ara'au mislu hadza amla. Lalu diutuskanlah kepada ahli ufuk, mana orang yang berada di tempat yang jauh. Ufuk kan jauh kan, yang jauh daripada situ. Nak ditanyalah, adakah mereka ni juga melihat kejadian tadi? Dia kata, hatta tanziru ara'au mislu hadza amla. Adakah kamu lihat tak bulan itu terbelah atau tidak? Jadi diutuskanlah orang yang berada di jauh daripada tempat itu, nak tanyalah gitu. Adakah mereka melihat bulan terbelah atau tidak? Gitu. Kemudian maka kaum kafir pun berkata, maka ahli kufur pun menyatakan bahawa mereka telah melihat bulan itu terpecah. Dia kata, fa akhbar ahlul afaq bi annahum ra'ahu munshaqqan. Lalu dikhabarkan oleh orang yang ahli ufuk, di mana orang yang berada di tempat jauh tadi, kerana mereka berkata, oh kami melihat juga bulan terbelah. Faqala kufar Quraisy, maka berkatalah kufar Quraisy, dia kata, haza sihrul mustamir. Ini merupakan sihir yang apa tu? Ini merupakan sihir yang berlanjutan. Gitu. Ini pun sihir juga. Ya, sihir yang berlanjutan, dia kata. Mustamir. Faqad insyaqa nisfaini. Maka sungguhlah bulan itu memang telah pecah menjadi dua bahagian. Wa huwa bis sama', satu bahagian itu berada di langit, kan? Sama ada dia berada di langit, meskipun kadang-kadang mendahului kepada waham bahawa dia turun dari langit ke gunung. Walaupun ada waham menyatakan salah satu itu turun ke gunung lah gitu. Tapi apa nak jelas kepada kita ini berlakunya bulan yang terbelah. Salah satu daripada mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, taslimul hajar. Taslim ni mengucap salam lah. Taslimul hajar was sajar. Taslim lam yamim taslim. Taslimul hajar, hajar mana batu, was sajar pokok ataupun daun-daun. Taslimul hajar was sajar. Alaihi sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang batu-batu dan juga pokok-pokok, daun-daun, jadi mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali tentang bahawa dia berkata, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Dia kata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, fa kharajna fi ba'di nawahiha. Maka kami pun keluar pada sebahagian daripada penjuru-penjuru kota Makkah. Maka tidaklah batu ataupun pohon menyambutnya kecuali batu dan pokok tadi akan berkata,
Assalamu alayka ya Rasulullah. Sejahtera atas engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nampak? Jadi batu-batu dan pokok-pokok ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan. Kita tak ada siapa yang nak ucapkan salam. Yang ada mungkin jin ke yang ucapkan salam. Assalamualaikum dia hadir. Tak. Tapi pokok-pokok tak batu jangan. Cuma kalau pokok-pokok batu tu ucap salam mungkin tetap pun lagi. Pokok-pokok batu ucap salam tetap pun terkejut kan. Gitu. Baik, seterusnya yang ketiga tasbihul hisab. Tasbihul hisab ada tasbih batu-batu. Batu ucap tasbih lah. Batu terkil. Hisab ni batu lah. Hajar pun batu juga. Hajar batu, tapi hisab ni batu, tapi batu ni kecil gitu. Kalau hajar tu batu cesi besar lah gitu. Jadi tasbih pada batu-batu tadi ucapkan tasbih. Batu tu berada di atas telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat telah mengatakan bahawa Anas bin Malik pernah berkata, dia kata, kami pernah duduk di samping Nabi SAW. Lantas beliau mengambil segenggam batu kerikil. Maka bertasbihlah batu-batu itu di tangan beliau, di tangan baginda. Sampai kami dapat mendengar tasbihnya, Masya Allah. Kan? Hatta sami'na tasbih. Nampak? Sehingga kami semua dengar tasbih yang diucapkan oleh batu-batu tersebut. Macam tu. Kemudian beliau menumpahkannya ke tangan Sayyidina Abu Bakar. Kata. Summa sabbahunna fi yadi Abi Bakrin fasabbihna. Kemudian Nabi pun menuangkan batu-batu tadi pada tangan Abu Bakar. Fasabbihna, kemudian dia bertasbihlah batu seperti tasbih. Summa fi yadi Umar, kemudian letakkan pada tangan Umar. Dia juga bertasbih, masya-Allah. Kemudian letakkan pada tangan Osman. Letak pula pindah pada tangan Sayyidina Osman. Okey, maka dia pun bertasbih. Summa sabbahunna fi aidina fama sabbihna. Okey, kemudian pada tangan-tangan kami, maka dia tidak bertasbih. Bila letak tangan sahabat tak bertasbih. Bila letak tangan Abu Bakar bertasbih. Bila letak tangan Umar bertasbih. Bila letak tangan Sayyidina Osman bertasbih. Batu-batu tetap bertasbih. Letak pada tangan sahabat yang lain, senyap. Senyap tuan-tuan, batu tidak bertasbih. Masya-Allah. Kan? Ini nak menyatakan tentang kelebihan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Osman dan sebagainya. Cuma di sini tak ada sebut jenaan. Sini tidak disebut. Okey. Kemudian haninul jazak. Haninul jazak maksudnya kerinduan batang kurma. Ini biasalah kita mendengar ni. Hadis mengenai hal ini masyhur. Dan hadis ini pun secara mutawatir. Kisah ni masyhur dan mutawatir. Yang ini bahawa Nabi SAW sebelum dibuatnya baginya mimbar, yang dia punya tangga tu, mimbar tu sama ada 2 atau 3 tangga mimbar tersebut yang dibuat daripada kayu, maka beliau pun bertubah di sisi batang kurma. Maka tak kala sudah dibuat bagi Nabi mimbar, maka beliau berpindah kepadanya. Jadi ada orang tawarkan nak buat mimbar lah. Dia tengok mimbar Nabi ni pelepah kurma je kan. Jadi dia tawarkan, seorang lelaki tu ditawarkan buat satu mimbar yang lebih baik lah. Lebih baik. Dan mimbar tu sama ada 2 mata kakinya ataupun 3 mata kaki. Ada tangga lah untuk naik. Kalau mimbar yang sebelumnya tidak ada tangga, yang batang kurma tadi lah macam tu. Jadi bila ada dibuat mimbar baru, maka beliau ataupun Nabi berpindah kepadanya. Maka semua orang yang ada dalam masjid mendengar satu kerinduan dan suara yang agung daripada batang kurma tadi, sehingga hampir dia terpecah kerana sedih atas perpisahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan mereka terdengar seperti ibu unta yang kehilangan anak. Ada satu orang yang mengatakan itu.
meringit-ringit macam tak, dia sedih lah macam tu, sedih kan, seolahnya seekor seumpama macam seekor ibu unta yang kehilangan anak dia, je tu. Tapi ni tak sebutlah tu. Sehingga hampir dia terpecah kerana sedih atas perpisahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi pun merangkulnya, maka dia pun merintih seperti rintihan anak kecil yang dipeluk oleh ibunya dan didiamkan dari tangisnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun bersabda, jika engkau mahu, dia kata, maka aku in syi'ta aradka ila haid. Haid maknanya al-bustan allazi kunta bihi tunbitu laka urukaka. Kalau kau nak, dia kata, aku boleh pulang kau kembali ke kebun yang mana engkau asalnya memang tumbuh kat situ dulu. Dia kata, in syi'ta aradka ila al-haid al-bustan allazi kunta bihi tunbitu laka urukaka wa yaqilu laka khalqaka. Dia kata, kalau kau nak, dia kata, aku boleh pulang kau balik ke tempat, ke kebun ataupun ke tanah yang mana kamu tumbuh dulu kat situ, dan akar-akar kamu tu masih ada kat situ lagi. Macam itulah. Dia kata, okey. Kalau kau nak lah, kata Rasulullah. Kata terjemahan tu, jika kamu, maka aku kembalikan kau ke tengah-tengah kebun yang mana nanti akar-akarmu akan dapat tumbuh. Tunbitu laka urukaka, dan bentuk pun menjadi sempurna, serta daun dan buah akan berganti-ganti kepadamu. Wa tajaddadu laka hausin wa samarin. Jadi kalau kau nak, aku boleh pulang kembali ke tempat asal engkau tu. Kat situlah nanti kau akan bertemu dengan akar kembali ataupun akar yang lain akan tumbuh, kan? Yang mana kamu akan dapat tegak baliklah. Macam tu. Dan keluarlah kau punya daun-daun semua dan sebagainya, dan kamu juga akan mengeluarkan buah dan hasil. Macam tu. Itu pilihan pertama lah Nabi tawarkan kepada kurma tadi. Tawaran kedua dia kata, wa in syi'ta agrasaka fil jannah wa ya'kulu awliya Allah min samarika. Kalau kau nak juga, aku boleh tanam kau di syurga, maknanya masukkan kamu di syurga lah macam tu. Bayak kulu awliya Allah, dan kamu akan dimakan oleh wali-wali Allah Ta'ala, buah-buahan tadi. Buah-buahan yang hasil daripada kamu nanti akan dimakan oleh awliya Allah Ta'ala yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Kemudian Nabi memerhatikan kepadanya agar dapat mendengar apa yang hendak dia katakan. Maka batang kurma itu pun berkata dengan suara yang dapat didengar oleh orang yang di sekitarnya. Dia kata. Maka dia pun bercakaplah, dia kata, bal taghrisini fil jannah fayakulu minni awliya Allah wa akunu fi makanin la bala'ul fih. Dia kata. Jadi bila dibagi pilihan tadi, maka akhirnya dia semua senyap. Kemudian dia pun bercakap, batang kurma tadi, bal tagrasini fil jannah, bahkan tanamkan aku dalam syurga, dia kata. Masuk aku dalam syurga, dia kata. Bayak kulu mini awliya Allah, dan supaya aku nanti buah-buahan aku akan dimakan oleh wali-wali Allah Ta'ala yang masuk syurga. Wa aku nufi makanin la balak, dan aku akan berada di tempat yang tidak ada balak padanya, tidak ada musibah, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kecelakaan dan sebagainya. Itu mana tempat yang kata yang kekal lah gitu, macam tu. Baik, seterusnya, maka Nabi pun berkata, sungguh aku akan memperbuatnya, kata. Qad fa'altu, dia kata. Sungguh aku akan memperbuatnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, sungguh aku akan memperbuatnya. Kemudian batang kurma itu berkata lagi, dia kata, aku memilih negeri tempat kekal berbanding negeri tempat kefanaan. Ikhtaru dal baqa ala dal fana. Aku dah pilih satu negeri yang kekal berbanding dengan negeri yang fana. Okey? Wa umira bihi wa dufina tahtal mimbar. Dia kata. Kemudian lalu diperintahkan, Nabi memerintahkan supaya pokok kamar tadi, batang tamar tadi ditanam di bawah mimbar. Fa umira bihi wa dufina tahtal mimbar. Maka ditanam di bawah mimbar. Okey. Kemudian maka Hasan jika dia bercerita dengan hadis ini,
maka dia pun menangis. Sayyidina Hasan iza hadatsa bi hadzal hadis baqa. Jadi Sayyidina Hasan ni kalau dia dengar cerita ni, kalau dia bercerita hadis ni tuan dengan orang lain, maka dia menangis. Dia kata mengalir air mata dia kata. Dia berkata, apa kata Hasan? Ya ibadallah, al-khasyah nahnu ila Allah ila Rasulullah sallam fa antum haqqu an tashtaquna ila liqa'i. Tashtaquna ila liqa'i. Wahai hamba Allah, batang kurma itu rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu semua, dia kata, maka kamu semua selayaknya lebih rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum haqqa an tashtaqu ila liqa'i. Kamulah sebenarnya lebih berhak untuk lebih rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita yang lebih rindu sebab kita tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? InsyaAllah akan datang kita sama lagi yang kelima. Okay, wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa 'ilman mutaqabbalan wa rizqan halalan wa barakatan katsiran wa siyana fatai alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftanana ma'alifin. Allahumma fakina fi din, Allahumma fakir. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Kabarallahu minkum.